Perimbangan ini sangat sukar tetapi terpaksa dilakukan untuk meningkatkan hasil, mengurangkan subsidi tapi tidak membebankan rakyat. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Belanjawan 2024 merupakan belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan oleh kerajaan dengan peruntukan sebanyak 393.8 bilion. Pengumuman untuk menaikkan cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8% oleh kerajaan dalam belanjawan kali ini mendapat pelbagai reaksi pelbagai pihak. Tinjauan Kini TV mengambil peluang untuk mendapatkan pandangan orang ramai mengenai kenaikan SST yang diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Don't, please. This is not a moment. Maybe consider it like you tarik balik maybe next year or what. So this year now we face lot of problem economic in the whole world. We know the rice problem just now comes and the price this and that everything. So we can request the government to stop it. But we cannot say that is wrong. Bagi saya sebagai seorang peniaga, saya rasa macam satu bebanan lah. Bagi saya lah, sebabnya sebelum ni 6, sekarang naik pada 8. Walaupun orang kata, kita boleh nampak lah sekarang harga barang semua naik kan. Harga barang naik. Jadi kami pun macam peniaga pun nak beli barang pun semua nak kena calculation kan. Jadi macam mana kami nak jual makanan lah. Macam saya especially saya jual makanan. Jadi adakah patut saya naikkan harga ke, tapi kita ni tak nak pelanggan kita lari. Jadi macam ni rasa macam satu beban, kami kena macam fikir 2-3 kali lah untuk kenaikan macam daripada 6 ke 8 tu rasa macam satu bebanan lah bagi macam orang yang M40 kan. Secara otomatiknya memang semua akan terkesan sebenarnya. Bukan segelintir saja. Yang peniaga tu tetap peniaga. Tetap dia buat margin juga, keuntungan tu. Yang end user ni memang terkesan. Itu kerajaan kena ambil tahu juga. Sebab tak semua orang kaya. Betul tak? Apa yang graduate yang baru keluar tu besok nak mencari kerja. Kesan dia memang banyak pada mereka. Gaji sedikit, barang mahal. Macam mana nak survive? Sekarang 6% pun dah adil lah saya ingat. Dah fair lah untuk rakyat. Tak perlu naik lagi lah. Ada sikit lah, harga barang melambung sikit lah. Dengan perkhidmatan, kereta, insurans semua kan. Sekarang ni dah meningkat sikit lah. Nak compare tahun lepas punya, dia ada kenaikan sikit lah. Maybe for middle class, high class, all that, for them it's a small money. But for us, it's a big money for us. You see, especially now the rate, the labor rate is very low. We need increment of salary lah. So if they want to add on SST, they have to increase salary wise as well. So we can afford to buy our basic stuff, Keputusan menaikkan cukai perkhidmatan kepada 8% merupakan sebahagian daripada langkah reformasi percukaian yang akan dilaksanakan mulai tahun hadapan bagi meluaskan asas hasil negara. Bagaimanapun, kenaikan ini tidak melibatkan makanan dan minuman serta telekomunikasi. Sebaliknya, skop perkhidmatan bercukai diluaskan meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Melalui tinjauan Kini TV, ada yang menyambut baik pengumuman kenaikan cukai perkhidmatan tersebut. Okey, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, memikirkan hutang negara 1.5 trilion, saya secara peribadi sokong 100% kenaikan tersebut. Peningkatan tu pada saya tidak membebankan. 2% saja. Alah, 2% of $1, 2% you kena bayar berapa? Dulu 6 sen, dah jadi 8 sen betul. Apa ni masalah? Kalau duit 2 sen tu, boleh dia mengaturkan negara dengan baik. Kemudian tu STR pun naik, betul? Pada saya baguslah. Hasil negara kita bergantung dengan cukai. Kalau cukai terlebih, yang penjual kena naik. Yang penerima dapat lebih. And then nak gaji,
gaji sikit tak cukup, jadi terpaksa naik gaji. Duit tu dia berputar di dalam negara kita je, tak lebih mana pun. Jadi untuk itu kerajaan kena enforcement tu semua ada. Enforcement tu semua ada. Setakat undang-undang saya tak guna. Because kita kena ingat macam ni, kerajaan sebelum dia mengenali apa-apa dasar, dia sudah mengambil kira semua faktor. Maknanya dia ada 148 member parlimen. Setiap member parlimen tu ada researcher dia. Dan dia telah ada satu orang kata KSU, ada berapa 38 KSU. Dia dah bincang 1 year back to do this one. It's good right? Habis macam mana dia nak bayar gaji? Macam mana dia nak membeli alat-alat pertahanan, medical lagi. So you boleh tengok orang mondar-mandir, traffic jam semua. Hari-hari traffic jam. Menunjukkan ekonomi bagus apa? Lori satu hari ini berapa trip ni bawa barang. Kedai ni you tengok berapa dia punya income satu hari. You boleh kira. Tak ada, tak terkesan pun. Sementara itu, banyak pihak yang turut menggesa agar cukai barang dan perkhidmatan GST diperkenalkan semula namun pada kadar yang lebih rendah iaitu 4%. Sebelum ini, GST sebanyak 6% diperkenalkan pada 2015 namun dimansuhkan pada 2018 dan digantikan dengan SST. Tinjauan Kini TV turut menemui orang ramai yang mengakui bahawa GST lebih efektif berbanding SST. Why I say GST is a very good? We can even the government can get more tax on GST rather than SST. So the difference between two, SST only a one-time tax. GST is everything you purchase, you sell, you will go another guy, every time the tax is there. So one product. The one product is sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. So everything got the tax. What I do know that GST covers for all, whereby SST covers for certain matters only. So that's why I still do think GST would be better than SST. So I would recommend for the government to actually bring back the GST. At the end of the day, because you have inflation, so harga barang tetap akan naik. You expect things not going to increase. Let's just look back at a decade ago and today. 10 years ago, even like you can get like a teh ice for like RM1 or RM1 to 20 cents. Now, how much is it? It's like RM2.50 or even RM3. Secara jujurnya, ya, kalau kita tengok rekod-rekod yang terdahulu daripada penganalisis ekonomi menyatakan negara-negara maju seperti Eropah juga, Jepun, mereka juga menggunakan GST untuk menstabilkan dia orang punya ekonomi. So saya rasa kita boleh implement balik GST ke dalam ekonomi kita supaya ianya saya rasa lebih telus dan efektif untuk keadaan ekonomi sekarang. Saya boleh kata, saya akui sebagai rakyat, pandangan saya sebagai rakyat, GST merupakan sistem percukaian yang lebih telus, cekap, efisien, efektif dan mesra perniagaan. Dengan GST, pengguna tahu cukai sebenar yang dikenakan dan hanya satu kadar yang dikenakan. Iaitu sebelum ni kita lihat 6%. Jadi dalam kata mudah, pengguna tidak mengetahui nilai cukai yang dipindahkan dalam bentuk harga. Kerajaan masa kini macam tak ada jalan nak earning money dari rakyat. Memang you already mess. But orang yang mess ini adalah politik yang mengambil duit. Orang yang politik, contohnya minta maaf, orang yang mengambil, bukan rakyat yang mengambil duit, tapi you sucking blood rakyat. That is really sad things, We the victim, we they need to pay, and you politic people need to earn money, and you are taking money, all the bribes, and you out from the jail. It's really upset for our side, GST, SST is all effective due to this politic part. You all okay, but we citizenship are really suffering. Sebab itu penting saya menyeru kepada pihak kerajaan, pihak NGO yang terlibat, termasuk seluruh masyarakat yang tahu dan celik berkenaan cukai ini agar
sentiasa memberi pencerahan untuk menjelaskan tentang isu cukai jualan dan perkhidmatan ini yang saya fikir ia adalah bersifat kompleks dan sukar difahami. Sekiranya rakyat faham, maka cukai perkhidmatan jualan ini akan dapat dilaksanakan dengan keadaan yang baik untuk kemaslahatan negara kita.